bolehkah BN menang? Saya telah pun dapat maklumat bahawa usaha-usaha untuk dikoordinasikan calon-calon ni untuk tidak bertanding secara menyebabkan 3-4 penjuru, perundingan sedang dibuat. Saya dipahamkan perundingan antara lainnya ialah dikurangkan sampai 4 parti yang dikira parti yang punya pengaruh, seperti pertama Pakatan Harapan, kedua Perikatan Nasional, ketiga Gabungan Gerak Tanah Air, dan juga parti di Sabah dan di Sarawak. Kabarnya sudah ada secara tidak rasminya mereka untuk berbincang, yang mana perlu 1 lawan 1 dengan Barisan Nasional, ada yang 2 lawan 1 Barisan Nasional, dan paling tinggi 3. Kalau 3 itu melibatkan Perikatan Nasional, melibatkan Pakatan Harapan, melibatkan Perikatan Nasional dan Gerakan Tanah Air. Jadi ada, tapi bukan semua. Soal yang bangkitnya sekarang, saya dipahamkan bahawa perbincangan itu menjurus kepada daripada 222 kursi, sekurang-kurangnya 124 kursi akan dipertandingkan 1 lawan 1. Jadi kita ada lagi 100 kursi. 100 kursi ini mungkin ada pertandingan atau perlawanan yang berbentuk keluarga. PH pun bertanding, PN pun bertanding, Gabungan Tanah Air pun bertanding. Kalau 3 ini bertanding, mereka dah ada persefahaman. Pertama, mungkin calon itu mempunyai pengaruh yang besar, ataupun calon itu bekas calon yang digugurkan. Kerana kita kena faham akta yang dibuat, pindahan perlembagaan yang dibuat, iaitu anti lopat ni, kalau dia tak bertanding, dia masuk parti lain untuk bertanding, itu tidak melibatkan yang dia anggap melompat, kerana dia lakukan itu di luar Dewan Rakyat. Itu dibolehkan, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin yang semua yang saya ikut, yang saya buat secara langsung ini, inilah dia keadaannya sekarang, iaitu kata sepakat belum lagi ditandatangani, tapi MOU-nya dah ada. Kabarnya MOU-nya itu sehingga melibatkan Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Presiden Pengurusi Perikatan Nasional, selaku Presiden Parti Bumi Putra Bersatu, tidak akan bertanding lagi. Jadi apabila dia bertanding, memberi laluan kepada kelompok 3 ini berbincang dengan Tun Dr. Mahathir, yang mana pejuang ini juga bertanding. Banyak kawasan yang telah diumumkan, tapi belum ada muktamar akhir. Jadi maknanya bahawa ada jalan penyelesaiannya. Pembangkang dia tidak akan tolak PH menamakan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, tetapi dia akan membantu untuk menumbangkan Barisan Nasional dan UMNO. Walaupun Presiden UMNO, Pengurusi Barisan Nasional telah menjawab apa sebenarnya maksud dia, iaitu jika BN kalah, berapa pemimpinnya dia akan didakwa. Jika pemimpinnya didakwa, tentulah siasatan itu dah dibuat, dah ada. Macam juga Najib Razak, Zaid Hamidi, Mat Legam dari Baling tu, siasatan itu dah dibuat waktu Barisan Nasional lagi, tetapi ditahan untuk tindakan pendakwaan. Itu sebab tak ada kena-mengena dengan politik motif.
politik motif lain. Kerana kehendak politik, tak betul itu. Jadi apa yang saya nak kata dalam keadaan sekarang ialah kita kena terima takdir. Sebagai orang politik, hari ini dia Mahligai Besar, besok di penjara Kajang. Belum tahu nasib dia. Ya. Jadi tuan-tuan dan perempuan, Tun tanya saya, Datuk, PH boleh menang? Analisa Datuk, saya dah kata, cuba tuan-tuan ambil pen, tulis. Pada tahun 2018, dia menang 124 di Semenanjung saja. Belum masuk lagi GPS Sarawak. Apa yang kita tahu bahawa Pakatan Harapan ini, pertama kursi PR. Kursi PKR dengan DAP ni dia dah ada hampir kurang 80. Masuk amanah 11. Dia dah ada 91. 91, dia memerlukan 20 kursi lagi untuk menjadikan 111 yang boleh membentuk kerajaan, dan terbaiknya 115. Jadi pada saya, isunya sekarang pada UMNO ialah di samping nak menang besar, nak jadi kerajaan supaya pemimpinnya tidak akan didakwa di mahkamah, kursi yang 37 tu dia boleh pertahankan ke? Ya, kursi yang 37 itu dia boleh pertahankan ke? Itu soalan dia. Kalau 37 ini kursi yang ada sekarang ni, tolak yang 11, yang lagi 48, kita nak tanya, boleh ke Barisan Nasional pertahankan? Dan pasti ke 37 ini calon-calonnya akan ditukar? Kalau ditukar, bagaimana? Kalau dikekalkan, bagaimana? Yang pasti kalau kita tengok kenyataan-kenyataannya di Pahang sendiri, Jerantut dan Marang akan telah pasti akan bertukar. Kerana Jerantut ahli parlimennya tidak berjawatan dalam UMNO, dan juga di Marang tidak berjawatan dalam UMNO. Yang kekal boleh lagi bertanding hanya Lipis, dan Cameron Highland dia tidak menyertai UMNO. Dari itu kita kena lihat, dan saya rasa kalaulah Cameron Highland itu calon yang menang secara pilihan raya kecil itu tidak bertanding lagi, kemungkinan juga kalah.